Takkanlah COVID-19 pun adalah agenda Yahudi dan juga fitnah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yaakob Yusra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center. Baik tuan-tuan, ramai yang duk PM mesej dan tanya di Facebook, Instagram, tanya kata Ustaz, adakah COVID-19 ni adalah agenda Yahudi ataupun fitnah Dajjal? Baik tuan-tuan, itu bukanlah dalam keilmuan kita untuk kita tentukan Illuminati ataupun Dajjal. Yang pasti Illuminati itu wujud dan juga Dajjal itu juga wujud. Ini berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi SAW berkaitan Dajjal. Tapi bukanlah video ni kita nak bercerita tentang Dajjal atau Illuminati, tapi kita nak berbincang tentang apa hikmah daripada COVID-19. Baik tuan-tuan, yang pertama yang perlu untuk kita faham adalah Allah jadikan COVID-19, kenapa kita banyak kena berkurung ataupun duduk di rumah agar kita kuarantin, adalah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak untuk kita kembali beriman kepada satu daripada dalil daripada ayat Al-Quran, daripada surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Masya-Allah, jelas dalam ayat ni Allah jadikan saya dan tuan-tuan semua, untuk kita semua, laki, perempuan, tua, muda, pemimpin, ulama, daripada kalangan orang kaya, miskin, sihat ataupun sakit, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makcik bawang, tok bawang apa semua wajib beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, 17 kali sehari kita minta kepada Allah, sama ada sedar ataupun tak sedar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta hanya pada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, kita minta bantuan. Hari ini kita banyak minta bantuan, ya Allah selamatkan aku, ya Allah peliharalah aku, ya Allah bagilah rezeki pada aku. Kita terlupa untuk agar ini adalah waktu yang terbaik kita betulkan ibadah kita dengan Allah. Kenapa sebut tentang ibadah? Sebab kita yakin satu kajian yang dibuat oleh Dr. Fadilah Kamsah pada tahun 2011 mengatakan bahawa umat Islam di Malaysia 86.2% yang culas dalam bab solat. Saya sendiri pernah cuba kepada 20 sekolah yang saya mengajar dalam motivasi. Daripada 20 orang sekolah ini, hampir 90% dapat data yang sama. Pelajar-pelajar dan orang biasa yang meninggalkan solat. Maknanya dia mungkin solat sikit-sikit dan dia tinggalkan ikut suka. Maka berimanlah dengan hadis-hadis Nabi. Nabi kata, barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia ini hampir daripada golongan orang-orang yang kafir. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, hari ini bukan sekadar meninggalkan solat. Saya yakin ramai kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dengar ini adalah orang yang menjaga solat, tetapi mungkin selalu melewat-lewatkan solat. Maka dalam bab melewat-lewatkan solat pula, Nabi kata dalam satu hadis, man jama'a baina salatain min khairil uzri faqad ata baban min abwabil kabair. Dalam kitab As-Salah Imam Tirmizi. Maka jelas Nabi kata, barang siapa yang menghimpunkan dua solat dalam satu waktu dengan sengaja, bukan atas keuzuran, maka seolah-olah membuka di antara pintu-pintu dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ramai kakak-kakak kita, abang-abang kita yang terlalu hari ini sibuk sangat dengan televisyen, tengok ceritaku suamiku cik sotong, biniku makcik bawang, jiranku sondol suamiku dan sebagainya. Maka benda-benda ini kadang-kadang membuatkan kita melewat-lewatkan solat dengan sengaja. Ingat, dia di antara perbuatan yang boleh membuka di antara pintu-pintu dosa besar. Maka yang kedua, Allah jadikan COVID-19 untuk kita di rumah, untuk kita banyak ada masa dengan isteri dan juga ahli keluarga kita di rumah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari lain kita terlalu sibuk. Kadang kita keluar gelap, kita balik pun gelap. Hari ini adalah masa yang kita boleh tengok anak kita membesar depan mata. Yang percayalah, waktu lain kita tidak akan ada ruang seperti ini. 14 hari extend jadi 28 hari, masya-Allah. Tapi hati-hati. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, menjadi satu dosa kepada mak dan ayah yang mana membiarkan anak-anak dia mencecah ulul ahlam wa nuha, baligh dan berakal tanpa diselesaikan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, anak ni boleh semayang ke belum, anak ni faham tak rukun iman, rukun Islam, anak ni boleh baca Quran ke tidak. Maka dalam bab bacaan Quran, tuan-tuan tolonglah dengar anak kita. Sekurang-kurangnya tuan-tuan panggil, dengarlah dia baca surah Fatihah betul ke tidak, sebab itu adalah rukun khawli dalam solat. Maka tolong betulkan anak-anak kita. Nah, inilah ruang yang terbaik disebabkan satu kajian yang dikeluarkan daripada UKM pada tahun 2011 daripada Fakulti Perubatan yang ditulis oleh Muhammad
Yaqub Elias Zulkifli bin Muhammad Yusof. Ni Yaqub lain, bukan Yaqub ni. Maka dia kata apa, daripada 320 orang daripada pelajar-pelajar sekolah menengah di Terengganu dibuat kajian, daripada angka tersebut 38.7% adalah zero dan buta Al-Quran. Ni bukan lemah, ni buta tauhid Al-Quran. Bayangkan Terengganu ni di antara negeri, di antara yang terbaik memegang portfolio SPM, STPM dan UPSR, tapi still itu data dia tidak dapat kita bayangkan. Kalaulah diambil daripada sekolah-sekolah yang lain, mungkin jauh lebih teruk. Tapi ini adalah pahit untuk ditelan, tapi semua kena telan. Termasuk yang mendengar hari ini, cuba ambil Quran dan baca, tengok lancar ke tidak bacaan kita. Kalau lancar, tuan-tuan tolonglah sujud syukur. Kalau anak kita pun lancar, tolong sujud syukur. Tapi kalau tuan-tuan dan saya sekarang ambil Quran dan saat kita bacakan Quran kita tidak lancar, maka tolong semayang taubat dan istighfar, mudah-mudahan Allah ampunkan. Ini adalah fasa terbaik untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran dengan anak-anak kita dan sebagainya. Pada yang belum berkahwin, yang mungkin masih private alone, jangan bimbang, ini adalah fasa terbaik. Kita betulkan balik solat kita, kita betulkan balik kita dengan mak ayah, kita betulkan kita balik dengan kita dengan Allah, dengan bacaan Quran kita. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Bukanlah virus COVID-19 itu yang paling ditakuti, tapi virus yang paling ditakuti adalah virus ketika mana kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk yang bertakwa, bukan seperti Dajjal. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.